bertemu dengan Presiden Obama dalam konteks lawatan menghadiri persidangan yang dipanggil kemuncak tentang senjata nuklear. Di Timur Tengah hanya Israel yang mempunyai senjata nuklear. Tidak dinafikan oleh Israel, tidak dinafikan oleh mana-mana negara. Saya harap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam pertemuan beliau dengan Presiden Obama, dalam ucapan beliau di kemuncak sidang kemuncak nuklear itu akan menyebut perkara ini dengan jelas dan tegas bahawa kita Malaysia tidak bersetuju dengan apa yang dilakukan oleh Israel yang disokong oleh Amerika Syarikat itu. Kawan. Terima kasih Tuan Syekh Tan Sri. Saya nak tanya pandangan daripada Tuan. Apabila kita membincang soal Palestin, alasan Yahudi sekali negara Israel bahawa tidak perlu ada rundingan di antara Palestin dengan Israel untuk projek, iaitulah untuk mendapat kedamaian dan kemerdekaan. Kerana Palestin sendiri tidak satu, tidak mewakili suara, satu Hamas, satu Fatah. Jadi saya nak tanya pandangan, apakah peranan Malaysia, Kementerian Luar Negeri untuk menyatukan ini melalui sama ada melalui OIC atau melalui ASEAN atau melalui PB? Apa usaha sekarang ini? Berapa banyak usaha telah dibuat? Terima kasih Pengarah Cepa. Saya telah sebutkan ini juga dan Yang Berhormat Timbalan Menteri mungkin ingat. Walaupun saya tidak bersetuju dengan sikap Yang Berhormat Timbalan Menteri ketika itu yang meletakkan semua masalah Palestin sekarang ini kerana adanya Hamas dan berpecah dengan Fatah. Saya sebutkan dalam perbahasan dahulu bahawa sebelum ada Hamas pun Presiden Yasser Arafat tidak pernah dihormati oleh Amerika Syarikat. Arafat tidak pernah diberikan tempat yang mulia sebagai seorang pemimpin negara oleh Amerika Syarikat. Presiden George Bush tidak memberikan apa-apa kedudukan kepada Arafat sebelum Hamas wujud lagi pun. Hamas wujud itu alasan terbaru. Boleh. Ya. Kena batangan. Saya punya saudara Yang Berhormat Tumpat. Terima kasih Tan Sri Speaker. Alhamdulillah senantiasa sihat walafiat. Berhormat, sedarkah Yang Berhormat bahawa kerajaan negara ini telah berusaha dengan bersungguh-sungguh dan pendirian kerajaan negara ini jelas, iaitu kita tidak pernah pun menyokong usaha pimpinan negara Israel untuk menghancurkan Palestin, Hamas dan sebagainya. Dan mungkin oleh kerana petition politik, maka Yang Berhormat sudah tidak menyadari persoalan ini. Sebab tidak ada satu pemimpin pun dalam negara kita ini yang bersekongkol menyokong langkah-langkah drastik yang dilakukan oleh Israel semata-mata untuk menghancurkan negara Palestin, negara Islam ini. Dan ini jelas bahawa termasuk Kementerian Luar kita telah memainkan peranan dan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kehadiran dia di Amerika semata-mata untuk menyatakan bahawa kita tegas dalam pendirian kita untuk tidak bersetuju dengan apa juga langkah Israel. Dan apakah Yang Berhormat bersetuju bahawa ini memang jelas dilakukan oleh kerajaan negara Malaysia pada hari ini? Tidak ada perbezaan langsung antara kita YB Kinabatangan, dan kita tahu bahawa YB Kinabatangan konsisten juga dalam pendirian beliau tentang ini, walaupun mungkin rupa paras beliau tidak konsisten bagaimana yang lalu selepas pergolakan yang kita semua ikuti dan ketahui. Tan Sri Pengerusi, memang kita berhasrat bahawa kita dapat bekerjasama dengan sepenuhnya untuk memastikan bahawa isu Palestin, hak Palestin dan sebagainya ini dilihat sebagai suatu dasar yang sebulat suara memperolehi sokongan Dewan Yang Mulia ini, agar benar-benar pemimpin kita apabila berdepan dengan Obama tidak perlu membawa wakil rakyat bebas bersamanya untuk menunjukkan kesokongan parlimen kita yang sepenuhnya. Hujah bahawa kita kena bawa wakil rakyat daripada bebas kerana ada belah bahagi dan kita tak mahu daripada Barisan Nasional kehilangan dua wakil rakyatnya. Kita tak nak juga hantar kata Yang Menteri daripada pembangkang, kita tak nak pembangkang rugi dua wakil rakyatnya, adalah hujah yang hanya
boleh kita gunakan untuk menjawab soalan dalam Dewan dengan mudah. Kalau itu masalahnya, apabila perlu hantar 10 orang wakil rakyat, 5 daripada BN dipimpin oleh Pasir Salak, 5 daripada kita dipimpin oleh Padang Serai misalnya. Tak siapa pun rugi. Ini istilah yang digunakan di Parlimen Westminster, Tan Sri Pengerusi sudah tentu maklum, dipanggil pairing ataupun pasangan. Apabila seorang daripada pembangkang, seorang daripada kerajaan dihantar luar negara, supaya tak siapa pun rugi. Ini memberi peluang pada Kinabatangan untuk meneruskan bulan madu beliau terusnya ke tempat-tempat yang lain, Tan Sri Pengerusi. Itu tidak bagus. Itu tarik balik. Terima kasih Tumpat. Salam Tan Sri Speaker. Saya terpegun mendengar hujah daripada Tumpat mengenai kehadiran 2 orang ahli parlimen bebas di Amerika Syarikat. Mungkinkah, saya nak tanya kepada Tumpat, mungkinkah Perdana Menteri kita tidak begitu yakin dengan ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional bahawa beliau akan mendapat sambutan yang baik seandainya ahli-ahli parlimen Barisan Nasional turut serta bersama beliau? Dan juga mungkinkah ini ada udang di sebalik batu oleh Perdana Menteri kita, di mana beliau tidak begitu yakin bahawa beliau punya image di Amerika Syarikat itu ada nilai value, di mana beliau ini mungkin mendapat rintangan terhadap apa yang sedang berlaku di negara ini, di mana mereka sedang menzalimi seorang menzalimi ketua pembangkang melalui politik Machiavelli ini. Mereka melakukan ini. Adakah ini kehadiran 2 ahli parlimen bebas ini yang lompat lebih teruk daripada katak ini hadir di Amerika Syarikat itu? Mungkin Perdana Menteri sudah tak yakin, dan juga ahli-ahli parlimen bebas ini hari ini lebih untung daripada ahli-ahli parlimen Barisan Nasional lain yang hari ini datang di Dewan ini, duduk mewakili berjuang untuk UMNO dan Barisan Nasional, tetapi bila ada kesempatan seperti ini, bebas mendapat lebih faedah dan lebih keuntungan daripada status bebas. Dan mungkin juga Barisan Nasional ini menjadi penaja kepada ahli-ahli parlimen bebas ini yang lompat, menaja mereka untuk lompat. Terima kasih Padang Serai. Saya harap bahawa YB Kinabatangan sebagai pemimpin PNBBC akan membawa hal-hal ini dalam mesyuarat dalaman mereka, supaya keadilan kepada seluruh ahli parlimen bersama-sama dengan sokongan Tan Sri Pengerusi dapat kita jaga. Jadi hasrat saya Tan Sri Pengerusi ialah untuk menyokong Kementerian Luar Negeri ini untuk senantiasa memberikan semangat supaya peruntukan-peruntukan yang digunakan ini mencapai matlamat kita, dan jangan sekali-kali apa-apa tindakan kementerian ini membuka ruang negara kita ini diceroboh masuk melalui kontrak-kontrak perundingan dan sebagainya oleh orang-orang asing, khususnya yang tidak berhasrat untuk mengukuhkan negara kita, sebaliknya melemahkan negara kita. Saya mengharapkan bahawa Kementerian Luar senantiasa aktif di luar negara untuk memastikan bahawa hak-hak asasi rakyat yang tertindas, hak-hak asasi minoriti yang tertindas dan sebagainya senantiasa diambil berat oleh Kementerian Luar Negeri kita. Mohon penjelasan sedikit. Terima kasih.